menceritakan tentang Saiful yang merupakan anak sulung dan menjadi kebanggaan kepada keluarganya, terutamanya ayahnya Pak Talib dan Mak Leha serta adiknya Yusuf. Namun segalanya berubah sejak Saiful mendapat tawaran untuk bekerja sebagai pegawai di Pekan. Saiful sering berfoya-foya dan mabuk sehingga dia telah memperkosa Sarah teman wanitanya, tetapi Saiful enggan bertanggungjawab. Pak Talib mempercayai anaknya dengan mengatakan Sarah dan keluarganya ingin mengambil kesempatan atas kemewahan yang Saiful miliki. Pada satu malam, Saiful pulang dalam keadaan mabuk dan bertengkar dengan Pak Talib kerana menegurnya. Saiful meninggalkan kampung dan pekerjaannya. Menurutnya, pekerjaan yang sedang beliau lakukan tidak sesuai mengikut kehendak hatinya. Saiful berpindah ke Kuala Lumpur dan bekerja bersama kawannya sebagai pengurus di sebuah pusat kelab malam. Kehidupan Saiful bergelumang dengan dosa. Keadaan Saiful semakin teruk. Saiful mengambil pil khayal, berzina dan mabuk. Setelah beberapa tahun, Saiful tiba-tiba ingin pulang ke kampung untuk meminta maaf dengan Pak Talib Mak Leha dan adiknya Yusuf. Sewaktu di bandar, Saiful telah mula mengalami masalah kesihatan. Ketika Saiful pulang ke kampungnya, Pak Talib masih marah dan tidak benarkan Saiful untuk tinggal di rumahnya. Yusuf membawa Saiful untuk tinggal di rumah neneknya buat sementara waktu. Di kampung, Saiful bekerja sebagai penoreh getah milik neneknya. Saiful juga menjual air tebu di kedai kawannya yang juga merupakan suami kepada Sarah. Kesihatan Saiful semakin teruk. Saiful menyuruh Yusuf untuk memujuk ayahnya supaya membenarkannya tinggal di rumah ayahnya Pak Talib. Akhirnya setelah dipujuk Yusuf, Pak Talib mengizinkan Saiful untuk pulang ke rumah. Saiful merayu-rayu kepada Pak Talib dan memohon maaf atas perbuatannya dahulu. Namun Pak Talib masih berkeras untuk tidak memaafkan Saiful. Saiful juga meminta maaf kepada Sarah atas perbuatannya dahulu yang enggan bertanggungjawab. Pak Talib enggan memaafkan Saiful kerana menurutnya Saiful hanya berpura-pura sakit untuk meraih simpatinya. Tidak lama selepas itu, Saiful menghembuskan nafas terakhir. Pak Talib akhirnya memaafkan Saiful dan mengucup Saiful buat kali terakhir sebelum dikafankan. Seterusnya ialah huraian teori mengenai kisah yang dipilih. Teori bagi filem yang telah dipilih iaitu filem Abang Kandang ialah teori psikoanalisis. Teori ini merupakan teori yang dibawa oleh Sigmund Freud. Beliau telah mencipta dan mengasaskan apa yang telah dikatakan sebagai satu teori personaliti pertama yang komprehensif berdasarkan pencina selama 40 tahun. Teori ini juga dikatakan sebagai pembuka kepada teori-teori selepasnya. Teori ini juga telah dikaji semula oleh beliau hasil daripada kerja-kerja beliau di klinik. Psikoanalisis bukan sahaja satu teori, tetapi merupakan satu kaedah terapi. Teori psikoanalisis ini melihat kepada keegoisan sebagai sifat semua jadi manusia dan ia tidak dapat dielakkan daripada realiti kehidupan. Sigmund Freud menekankan bahawa teori ini diberikan keutamaan kepada peristiwa 6 tahun pertama kehidupan sebagai penentu kepribadian perkembangan akan datang. Dalam arti kata lain, manusia pada dasarnya ditentukan oleh pengalaman awal, motif dan konflik yang tidak disedari menjadi teras dalam tingkah laku manusia kini. Kepribadian yang bermasalah mempunyai kaitan dengan konflik yang tidak dapat diselesaikan semasa kanak-kanak. Seterusnya adalah struktur personaliti. Dalam memahami pemikiran manusia, Sigmund Freud telah mengutarakan konsep-konsep personaliti yang mempunyai 3 struktur. 3 struktur ini berfungsi untuk membentuk personaliti yang merangkumi cara berfikir dan tingkah laku seseorang. 3 struktur ini terbagi kepada 3, iaitu ID, ego dan superego. Yang pertama adalah ID. ID didorong oleh prinsip keseronokan. Prinsip keseronokan ini dilandaskan oleh ID supaya seseorang individu itu dapat mengelakkan kesakitan. Prinsip keseronokan ini juga akan sedaya berupaya untuk memenuhi keinginan ataupun keseronokan seseorang. Seterusnya adalah ego. Ego berbeza sedikit dengan ID kerana ia tidak wujud sejak kelahiran. Malah ia berkembang secara berperingkat. Ego ini berfungsi sebagai pemikiran dan kawalan motor yang menilai persekitaran dan menjadi penimbang antara ID dan superego. Akhir sekali adalah superego. Superego ini berfungsi sebagai penghantar maklumat nilai moral kepada ego untuk mengawal ID. Ia juga merupakan cabang moral dan hakim personaliti. Akhir sekali adalah mekanisme bela diri. Mekanisme bela diri ini adalah cara-cara untuk mempertahankan harga diri. Antara mekanisme bela diri adalah represi, rasionalisi, sublimasi, projeksi, introjeksi, regresi, penafian, pemindahan dan pembentukan reaksi. Tetapi antara mekanisme bela diri yang terdapat dalam filem Abang Kandung adalah yang pertama, sublimasi. Sublimasi adalah apabila seseorang yang menyalurkan kekecewaannya kepada sesuatu yang sihat dan baik. Yang kedua adalah pemindahan. Mekanisme bela diri pemindahan ini adalah apabila seseorang menyalurkan perasaan kecewanya kepada objek yang boleh menerimanya. Dan yang ketiga adalah penafian. Penafian ini adalah mekanisme diri apabila seseorang yang enggan menerima sesuatu
yang menimpa dirinya dengan melakukan sesuatu yang menidakkannya. Peringkat-peringkat mental dalam filem Abang Kandung. Peringkat ini terbagi pada 3 tahap, iaitu tahap sedar, tahap bawah sedar dan juga tahap prasedar. Tahap sedar merupakan pemikiran yang mengandungi ingatan, perasaan dan keinginan yang kita sedari pada waktu tertentu. Ia juga berkaitan dengan makna dalam kehidupan seharian yang membuatkan kita menyedari setiap peristiwa dan tingkah laku yang dialami. Sebagai contoh, Yusuf membantu abangnya yang dalam kesusahan setelah dihalau oleh Pak Talib dengan mengajaknya tinggal bersama nenek mereka. Tahap prasedar pula ialah tahap di mana ia mengandungi ingatan, tetapi sebenarnya ingatan-ingatan tersebut boleh disedari melalui proses mengingat semula. Ia juga disebut sebagai peringkat kesedaran yang berada di antara sedar dan bawah sedar. Sebagai contoh, Saiful mahu pulang ke kampung untuk memulakan kehidupan barunya. Tetapi dia berasa malu kerana masih teringat akan perbuatannya terhadap keluarganya dahulu. Tahap bawah sedar pula ialah tahap bagi Sigmund Freud, tahap ini merupakan tahap yang terpenting kerana ia merupakan perkara yang menentukan keadaan individu sekarang. Pada tahap ini, ingatan-ingatan yang tersimpan pada waktu dahulu disisihkan. Ia membuatkan seseorang tidak selesa dan membawa kebimbangan atau boleh berlaku kepada emosi. Maklumat dari keadaan bawah sedar memiliki kecenderungan untuk berterusan dalam minda bawah sedar tetapi mempunyai pengaruh yang kuat dalam mengatur tingkah laku tanpa kita sedari. Contohnya, Pak Talib memaafkan Saiful kerana tidak dapat melupakan perbuatannya terdahulu. Tetapi kerana bimbang jika Saiful mengulangi kesilapannya yang terdahulu. Seterusnya ialah huraian kes mengenai teori psikoanalisis. Berdasarkan movie Abang Kandung, terdapat 3 watak yang diambil untuk dikaitkan dengan teori psikoanalisis, iaitu Saiful, Yusuf dan Pak Talib. Bagi watak Saiful, terdapat beberapa konsep psikoanalisis yang boleh dikaitkan. Antaranya ialah id. Saiful dikatakan memiliki perwatakan id kerana Saiful dikenali sebagai seorang yang suka berfoya-foya. Setelah bekerja dan berjaya mencapai kejayaan, Saiful lalai dengan kemahuan yang beliau miliki. Dia mula memilih untuk bertindak melakukan perkara yang hanya mengikut nafsu dan keseronokan. Sewaktu di kampung, Saiful merogoh Sarah, iaitu teman wanitanya, dan memilih untuk tidak bertanggungjawab. Setelah berpindah ke bandar pula, sikap Saiful semakin teruk. Saiful mula mengambil pil hayal, melanggar wanita dan selalu ke kelab malam. Perwatakan Saiful yang mementingkan keseronokan dan menepikan nilai moral kemasyarakatan amat bersesuaian dengan konsep id. Seterusnya adalah ego. Setelah lama hidup di bandar, Saiful mengambil keputusan untuk balik ke kampung dan memohon maaf dengan ayahnya Pak Talib, Mak Leha dan juga adiknya Yusuf. Setelah dia bertekad untuk meninggalkan keluarganya di kampung dahulu. Namun, pada awalnya Saiful takut dan malu untuk pulang ke kampung. Akan tetapi, dorongan superegonya sangat kuat. Akhirnya, Saiful membuat keputusan untuk balik ke kampung dan bertanggungjawab atas apa yang dia lakukan sebelum ini. Saiful juga redha sekiranya ayahnya masih tidak dapat memaafkannya. Struktur superego Saiful dapat dilihat apabila dia terdetik untuk balik ke kampung setelah dia berfikir dia sudah banyak menghabiskan hidupnya dengan perkara yang sia-sia. Timbul penyesalan dalam dirinya, lebih lagi apabila dia mendapat tahu bahawa dia menghidapi penyakit yang membuatkan tempoh hidupnya semakin singkat. Dia ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan keluarganya dan mohon maaf sebelum terlambat. Selain itu, wujud juga struktur personality, ego dan superego bagi situasi lain bagi watak Saiful. Setelah pulang ke kampung, Saiful masih lagi terbiasa dengan sikapnya, iaitu teringin untuk berkunjung ke kelab malam lagi. Pada suatu malam, saat Saiful ingin melangkah masuk ke kelab, Saiful teringat akan pesanan Yusuf. Sekiranya Saiful masih melakukan perangai lama, Yusuf tidak akan membantunya lagi. Konflik berlaku antara id yang mementingkan keseronokan Saiful yang mahu masuk ke kelab, manakala superego mengingatkan kembali pesanan Yusuf. Saiful tidak meneruskan langkahnya untuk masuk ke kelab, sebaliknya Saiful terus pulang ke rumah. Ego bertindak sebagai hakim yang akan menentukan apa tindakan yang sepatutnya dilakukan, antara masuk ke kelab dan mengikut kehendak id atau kembali ke rumah setelah mengingati pesanan Yusuf. Seterusnya, konsep psikoanalisis yang terdapat pada watak Saiful adalah peringkat mental, pemikiran bawah sedar. Pemikiran bawah sedar merupakan simpanan dan perasaan, pemikiran, dorongan dan kenangan yang berada di luar kesedaran sedar kita. Pemikiran bawah sedar ini mengandungi kandungan yang tidak dapat diterima atau tidak menyenangkan seperti perasaan sakit, kegelisahan atau konflik yang akan mempengaruhi tindakan seseorang. Bagi situasi Saiful, pemikiran bawah sedar yang berlaku apabila terdetik perasaan malu dan sebersalah untuk Saiful pulang ke kampung apabila dia teringat akan perbuatan yang pernah dilakukan terhadap keluarganya dahulu. Berikut adalah terdapat mekanisme bela diri penafian. Mekanisme bela diri penafian dapat dilihat apabila Saiful menafikan bahawa dia telah merogoh Sarah. Malahan, Saiful sebaliknya bertindak menuduh Sarah hanya mahu jadikan dia sebagai kambing hitam kerana dia seorang lelaki yang berkejaya. Mekanisme penafian ini mengikut psikoanalisis adalah apabila seseorang tidak mahu menerima hakikat sebenar dan menyatakan sesuatu itu tidak benar atau tidak berlaku. Dengan itu, Saiful tidak mengambil apa-apa tindakan untuk bertanggungjawab atau memperbaiki keadaan tersebut. Seterusnya, huraian watak Pak Talib yang dapat dikaitkan dengan teori psikoanalisis. Watak Pak Talib sebagai bapa Saiful juga terdapat dorongan ID. Sewaktu Saiful mendapat berita untuk bekerja sebagai pekerja kerajaan di Pekan, Pak Talib dan isterinya sangat berbangga akan pencapaian anaknya itu. Mereka merasakan kepuasan dalam membesarkan Saiful sehingga dia berjaya. Dia juga merasakan usaha membesarkan Saiful itu sangat bermakna. Terlihat lagi ID itu apabila beberapa orang kampung dan juga Sarah bersama bapanya secara tiba-tiba datang ke rumah Pak Talib. Mereka meluahkan rasa tidak puas hati terhadap Saiful. Ini kerana Saiful telah merogoh Sarah yang merupakan teman wanitanya sewaktu itu.
Tetapi disebabkan Pak Talib sangat berbangga dengan pencapaian anaknya itu, dia hanya percayakan kata-kata Saiful yang menolak tuduhan bahawa Saiful telah merogoh teman wanitanya Sarah. Pak Talib beranggapan Sarah hanya ingin mengambil kesempatan atas kemewahan anaknya. Di situ Pak Talib menolak nilai-nilai moral untuk berbincang isu yang serius dan hanya berbelah pada satu pihak sahaja. Seterusnya, super ego. Super ego dalam filem ini, Pak Talib memohon maaf kepada anaknya Yusof kerana sebelum ini beliau telah banyak mengabaikan Yusof. Ini kerana Pak Talib begitu mengagungkan anaknya Saiful kerana Saiful lebih berjaya dan lebih bijak daripada berbanding Yusof yang tidak berapa bijak dan tidak mempunyai kejayaan. Sikap Pak Talib bersesuaian dengan konsep super ego yang mementingkan rasional dan nilai moral dalam kemasyarakatan. Berikutnya adalah ego. Berlaku konflik antara ID, ego dan super ego. Hal ini dapat dilihat apabila Yusof merayu kepada Pak Talib supaya membenarkan Saiful pulang ke rumah. Pada awalnya, Pak Talib melarang dan mengharamkan Saiful untuk kembali tinggal di rumah. Tetapi akhirnya Pak Talib mengizinkan Saiful kembali tinggal di rumah kerana melihat keadaan Saiful yang sakit tenat. Dapat dilihat di sini, ego telah memihak kepada super ego, di mana Pak Talib menerima kepulangan Saiful ke rumahnya walaupun dia masih marah kepada Saiful. Seterusnya, mekanisme bela diri penafian. Mekanisme bela diri penafian dapat dilihat pada Pak Talib apabila dia melepaskan kemarahannya kepada orang lain, iaitu semasa Saiful mahu keluar dari rumah, tetapi yang dimarahinya adalah isterinya kerana isterinya menyokong tindakan Saiful untuk keluar rumah dan hidup sendiri. Akhir sekali adalah Yusof. Perwatakan yang ada pada Yusof boleh dikaitkan dengan konsep super ego. Yusof merupakan seorang adik yang baik. Pada awal kepulangan abangnya Saiful, Yusof dengan senang hati menyambut kepulangan Saiful. Yusof memeluk erat Saiful kerana telah bertahun-tahun Saiful tidak pulang ke kampung. Yusof kemudian membawa abangnya pulang ke rumah, namun Saiful diusir oleh ayahnya Pak Talib. Yusof kemudian membawa Saiful ke rumah neneknya untuk Saiful tinggal di sana buat sementara. Perwatakan Yusof ini sangat sesuai dengan konsep super ego yang mementingkan nilai rasional dan mengutamakan nilai-nilai kemasyarakatan. Seterusnya adalah ego. Yusof merayu-rayu kepada ayahnya Pak Talib untuk mengizinkan Saiful kembali tinggal di rumah itu. Dan akhirnya ayahnya bersetuju. Namun wujud konflik antara ego kerana Yusof sanggup tidak membuka kedai roti canainya demi menjaga abangnya Saiful. Walaupun Yusof begitu sayangkan kepada kedai roti canainya, namun Yusof terpaksa membuat pilihan dengan memilih untuk menjaga abangnya kerana kasih sayangnya kepada abangnya tidak ternilai. Akhir sekali adalah dapat dilihat halah bela diri rasionalisme, iaitu apabila seseorang itu memberikan alasan yang intelektual kepada sesuatu kejadian untuk memisahkan tindakan atau mempertahankan ego yang tercabar. Contoh dapat dilihat di sini, pada suatu petang, Saiful meminta wang daripada Yusof. Yusof tahu bahawa abangnya meminta wang kerana ingin pergi ke kelab malam. Yusof menasihati keras abangnya supaya tidak melakukan perkara lama lagi. Tetapi Saiful berkeras meminta wang. Yusof menahan marah dengan mengatakan bahawa dia tidak akan menolong Saiful lagi sekiranya Saiful masih melakukan perkara yang sama. Kemudian Yusof meninggalkan Saiful dan masuk ke dalam kedai roti canainya untuk mengurangkan kemarahannya terhadap Saiful.